أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini dapat kita berkumpul untuk berharap-harap mendapatkan beberapa butir rahmah, beberapa permata yang Allah turunkan kepada kita yang kita tak nampak, yang moga-moga permata itu dihadiahkan kepada kita semua yang hari ini hadir insya-Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini kita sambung tafsiran surah As-Sajdah. Tafsiran ataupun kita panggil tadabbur lah. Kalau kata tafsiran tu dia rigid sikit sebenarnya. Kalau dalam bahasa ulum Quran itu, tafsiran itu agak rigid sikit. Tafsiran mestilah dengan beberapa panduan sekian dan mestilah dengan beberapa kaedah bahasa sekian. Jadi tadabbur itu lebih tepat. Dabbara, iaitulah ta'ammal, lebih kepada bermaksud kita nak memerhatikan apakah keadaan yang Allah cuba sampaikan dan apakah yang sedang kita lalui dengan apa yang berlaku, apa yang kita bacakan ketika itu, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya nak cerita, saya nak bacakan ayat yang seterusnya, iaitulah ayat yang ke-20, yang sebenarnya kita dah habis dah cerita sampai situ. Tapi ia agak menarik perhatian ayat 20 ini. Sebab ia menyebutkan wa ammal ladina nafasaku fama'wahumun nar wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar. Allah dok cerita pasal orang fasik. Tuan-tuan, neraka orang fasik ini diceritakan secara jelas, secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun. Jelas sungguh Allah cerita seolah-olah kita ni sekarang yang membaca surah Al-Mu'minun itu nanti seolah-olah kita hidup dalam neraka itu, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Tapi seolah-olah Allah nak suruh merasakan ini keadaan ketika itu. Bayangkan, fahami betul-betul dan elakkan perkara tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Iaitulah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sehinggalah 108. Tuan-tuan, ketika mana kematian mendatangi orang-orang fasik, ketika mana orang yang kematian itu datang kepada orang yang belum sedia untuk menghadapi hari kebangkitan, ketika mana orang-orang kematian itu mendatangi orang-orang yang hebat di dunia tapi minimum dia beragama, tuan-tuan, ketika mana kematian itu datang kepada orang yang lalai pada agama mereka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat kematian itu dalam keadaan orang tersebut kedekut dengan agamanya, tapi agung-agungkan dunia yang terlampau-lampau, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkira-kira untuk anak itu memahami Al-Quran, tapi tak pernah berkira-kira dengan hal keduniaan, seperti mana kelah-kelah bahasa Inggeris dan lain-lain, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka akan kata apa? Apa yang mereka akan kata ketika itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbi rji'un. Sama seperti mana dalam surah Sajadah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ammal ladina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha. Sama aje, semua nak keluar. Kembalikan aku ya Allah. Tapi dalam surah Al-Mu'minun, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, keluarkan aku, nanti aku akan beramal dengan amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah. Ni tuan-tuan, memang dialog ni akan terjadi nanti. Dan dialog apa yang saya sebut ni, inilah yang disebutkan oleh ahli neraka nanti. Kalla, kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah marah, Allah jawab juga kata-kata mereka, tuan-tuan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Tak payahlah, tak payah. Tuan-tuan, Allah kata apa? Tak payahlah kau nak keluar, nak berangan keluar, benda tu semua kau dah ucap dulu dah. Yang ucapan kau tu cuma nak sedapkan hati kau sendiri sebenarnya dulu, nak menyatakan lambat lagi mati, banyak lagi benda yang nak kena kejar. Tuan-tuan, ini orang fasik. Ciri-ciri orang fasik yang Allah terangkan dalam surah Sajadah, dipetik dalam surah Al-Mu'minun.
Apa kata mereka? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Perhatikan. Itu cuma kalimat penyesalan. Lepas kau dah lalai dulu, jadi nyata sekarang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sambung tuan-tuan. Wa min waraihim barzakhun, kata Allah. Ila yaumi yub'atsun. Dah tak payahlah kau nak cerita-cerita balik semula ke dunia. Tak payah. Allah sebut gitu tuan-tuan. Dah lah, cukuplah kau nak cerita benda-benda ni. Seolah-olah begitu tuan-tuan. Apa Allah kata? Wa min waraihim barzakhun. Kau tak perasan ke kat belakang kau dah ada barzakh dah sekarang ni? Seolah-olah begitu tuan-tuan. Dalam kubur mereka nanti tuan-tuan, Allah tempelak mereka. Dah tak payah dah lah. Belakang kau ni sekarang dah ada barzakh dah. Takkan boleh kau nak tembus balik ke alam dunia. Bahkan belum boleh kau sampai ke alam akhirat dalam alam barzakh ini. Bahkan Allah tempelak lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah diam kau. Tuan-tuan, ini orang fasik. Dah diam kau. Diam kau ke alam barzakh ini sekarang. Setelah mana aku berikan kebebasan berkata-kata sebelum ini, fikirkan janji aku tentang kebangkitan dan mahsyar selepas daripada ini pula. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa ni tuan-tuan? Apa benda ni tuan-tuan? Satu azab yang sangat besar yang namanya fasik. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابُ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ini dalam surah Al-Mu'minun tuan-tuan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sampai nanti suatu saat ketika mana Israfil mengangkat trompet berbentuk tanduk itu, maka itu tanda pula satu lagi yang Allah berikan. Allah kata tadi, tak boleh nak patah balik dunia dah. Tak boleh nak pergi alam lepas tu, nak pergi alam mahsyar pun tak boleh. Kau duduk dulu dalam alam mahsyar. Terima dulu benda ni. Sebab kau kena sedia pula lepas ni apa yang kau lalui. Tuan-tuan, patut Allah kata pula, sampai nanti satu saat, Israfil memang akan angkat trompet dia. Bentuk trompetnya itu bentuk tanduk. Maka itu tuan-tuan, ketika mana trompet itu disembur, ditiup, menandakan tanda kiamat, maka itu adalah tanda putusnya pula pertalian kerabat kalian, kata Allah. Takkan ada lagi yang mampu mendoakan kamu ketika itu, bahkan tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang nama kamu di dalam dunia dah. Tuan-tuan, berapa banyak yang Allah tempelak ini tuan-tuan, orang fasik. Sebab tu saya sangat terkesan bila dia sebut wa ammal ladzina fasaku. Saya nak cerita juga orang fasik tuan-tuan. Bahkan bukan tu sahaja tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebangkitan itu menyebabkan ibu bapa tak lagi mampu menatap anaknya. Isterinya tak mampu lagi menaruh harapan pada suaminya, tuan-tuan. Padahal Allah sebut dah yubassarawnahum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian ketika itu, padahal kalian ketika itu kenal antara satu sama lain. Nampak satu sama lain. Tu anak aku ni, isteri aku, nampak semua. Ingat memori-memori dunia dulu-dulu tuan-tuan. Fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Tapi tuan-tuan, tatapan mereka sesama ini sendiri itu tuan-tuan, tak mampu dah mereka nak saling bertanya-tanya antara satu sama lain. Sampai tahap begitu di padang mahsyar ketika mana orang fasik bertemu dengan mereka sendiri. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sambung dalam surah Al-Mu'minun tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rentetan daripada surah Sejadah yang sebut cerita orang fasik. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, kata Allah. Waktu itu yang kekal baik dia akan terima benda baik. Mereka itulah yang paling beruntung, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, waktu itu setiap manusia akan ada pengiring-pengiring mereka, pengiring-pengiring peribadi mereka. Siapa dia tuan-tuan? Waja'as kullu nafsin ma'aha sa'ikum wa syahid, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itu setiap manusia akan ada pengiring-pengiring peribadi mereka. Siapa tuan-tuan? Maka setiap nafsu, setiap individu, setiap manusia ketika itu akan diberikan satu pengiring. Siapa dia tuan-tuan? Malaikat. Setiap orang ketika itu ada pengiring yang bernama malaikat. Dan ada satu lagi pengiring yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ikum wa syahid, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia tuan-tuan? Yang Allah berikan adalah pengiring dan juga saksi yang sentiasa memegang erat tubuh masing-masing. Persoalannya tuan-tuan, siapakah saksi kita ketika itu yang duk iring kita sentiasa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tak ingat ke tuan-tuan? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu tuan-tuan, Allah tutup semua benda. Yang boleh bercakap dulu tak boleh bercakap, tapi Allah himpit badan kita dengan saksi-saksi kita. Ni tuan-tuan,
Tubuh kita yang jadi saksi kita. Bahkan kata ulama' bukan sekadar apa yang dimaknakan, kata ulama'. Dalam surah Yasin tu, hanya dimaknakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut. Wa tukallimuna aydihim, tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka. Bima kanu yaksibun, apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia jadi saksi. Tak, kata ulama'. Bukan sekadar itu yang akan jadi saksi kita, kata ulama'. Bahkan peha kamu. Bahkan kata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahkan kemaluan pun akan menjadi saksi. Apakah yang kau pernah sentuh sesuatu, apakah kau pernah sentuh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Tuan-tuan, ni Allah sebut, tuan-tuan. Maka berjayalah orang yang habiskan masa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tahap dia kembali pada Allah itu, dia tahu cara nak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi SAW dalam satu hadis tu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu sulami minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yaumin tatla'u fihi syams. Tuan-tuan ingat tak Nabi SAW pernah sebut? Nabi ni, tuan-tuan, dia pernah cerita pasal keadaan dunia kita. Yang kata Nabi SAW, setiap sendi manusia sebanyak 360 sendi ini sebenarnya merupakan satu hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi SAW, dan sendi inilah yang kita kena buat bersedekah dengannya. Mula daripada terbit matahari setiap hari. Maka kata Nabi SAW, kau damaikan dua orang yang sedang gaduh. Ia satu sedekah sendi. Engkau tolong orang yang tolong orang angkat barang di atas binatangnya. Maka binatang tersebut kemudian membantu untuk mengangkat barang orang-orang tersebut. Maka kata Allah, kata Nabi SAW, itu juga sedekah daripada sedekah sendi-sendi kita. Maka kata Nabi SAW, setiap langkah yang kau berjalan ke masjid untuk solat berjemaah, syaratnya adalah berjemaah, adalah sedekah. Bawa barang apa-apa barang yang menyakitkan, alihkan barang-barang apa yang menyakitkan di atas jalan juga sedekah. Bahkan Nabi tambah dalam satu hadis lain sallallahu alaihi wasallam, setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Semuanya jenis sedekah-sedekah sendi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir, menyeru kepada ma'ruf, sedekah, mencegah kepada mukaram, sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak-banyak yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak-banyak yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, semua itu akan terbayar. 360 sendi yang berada dalam tubuh badan kita akan dibayar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menunaikan 2 rakaat solat duha. Cukup membayar sendi, maknanya apa, tuan-tuan? Kita berhutang juga dengan Allah. Tapi Allah tak pernah minta hutang dengan kita kecuali di akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat. Ada Al-Imam Nawawi sebut, termasuk dalam pembayaran itu adalah sebutan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, begitulah. Panjanglah kaedah-kaedah dia, tapi yang paling tepat itu adalah solat sunat duha itu merupakan suatu bayaran, bayaran kepada Allah disebabkan nikmat sendi yang Allah berikan kepada kita. Ini hadis Nabi, hadis Hasan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sambung, tuan-tuan, wa man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Ketahuilah, ringan sangat pahala solat dia ni datang. Tuan-tuan, dia lelaki pula asyik buat alasan pula, alasan yang melebihi alasan yang dibenarkan oleh syarak. Tak nak solat berjemaah. Sedangkan kelonggaran untuk tak solat berjemaah itu hanya ada 22 sahaja, tuan-tuan, untuk ditinggalkan solat berjemaah. Bahkan perkataan-perkataan yang menyebut aku rasa nak berbaik dengan orang yang baik, tapi nafsu aku sentiasa mengalahkan aku. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, mereka yang sebegini, tuan-tuan, apa nasib mereka nanti, kata Allah? Allah cerita satu-satu. Siapa mereka ni, tuan-tuan? Fasik. Yang saya sebut tadi, tuan-tuan, fasik. Mereka ni nasib mereka nanti macam mana? Talfahu wujuhahumun nar, kata Allah, wa hum fiha kalihun. Orang fasik yang duk disebut dalam surah As-Sajdah tadi, fa ammal ladina fasaku fa ma'wahumun nar, mereka akan direndam dalam api Jahannam sangat lama, kata Allah Subhanahu wa taala. Talfahu wujuhahum
Api neraka itu kemudian akan membakar mereka. Dek kerana bakaran itu muka mereka akan cacat. Talfahu wujuhahum. Cacatlah muka mereka ketika itu. Maka tinggallah kalian dengan muka yang cacat hodoh di situ. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fasik ni macam mana tuan-tuan? Orang fasik ni bagaimana tuan-tuan dimuliakan Allah? Kekal dosa kecil mereka. Selesai ke tak? Tak lagi tuan-tuan. Sebab ada satu kemaksiatan besar dalam fasik sebenarnya. Fasik ni yang utamanya apa tuan-tuan? Apa dia? Dia mempermainkan solat. Solat ni sama ada nak tunjuk-tunjuk ataupun memang solat selang-seli. Fasik tuan-tuan. Benda lain Allah arah semua melalui wahyu turun. Tapi solat tuan-tuan, Nabi yang dijemput naik ke atas dengan kenderaan yang mewah, dengan malaikat yang paling mulia duk jemput Nabi SAW nak cerita bab solat. Solat dia tak macam ibadah lain. Kan kalau tawaf kita boleh zikir sambil menyanyi tuan-tuan ikut suka kita. Labbaik Allahumma labbaik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagu bukanlah macam mana. Nak bayar zakat pun boleh tuan-tuan. Kita nyanyilah lagu apa-apa. Nyanyi lagu jiwang pun boleh. Kan nyanyi lagu jiwang. Kini tinggal aku sendiri. Banyak lagu tuan-tuan. Lagu-lagu apa? Jiwang kan? Hanya berteman dengan sepi. Nyanyilah tuan-tuan. Akhirnya berangkat. Aku ni zakat sekian-sekian. Boleh tuan-tuan. Tapi solat tak boleh. Sebab solat adalah puncak kehambaan. Yang paling mulia dalam tubuh kita kepala tuan-tuan. Marah kita kena ketuk kepala dengan kawan. Tapi puncak kehambaan adalah meletakkan yang paling mulia ini di tempat paling bawah. Tapi Ustaz sama je Ustaz. Tengok orang solat dia main handphone juga. Tengok solat, orang yang solat dia main rasuah juga tuan-tuan. Tuan-tuan, solat dia tak ada korupsi. Solat bukan rasuah. Solat ni dia puncak ibadah. Solat bukan bukti seseorang itu suci daripada dosa. Tak. Allah tu adil tuan-tuan. Nanti amal baik kamu, amal baik kalian akan ditayangkan dahulu. Engkau dulu cipta kapal terbang. Beratus juta pahala yang dia dapat. Mikrofon, berjuta manfaat orang buat. Handset, beratus orang guna tuan-tuan. Tapi sampai puncak kehebatan dia, ketika mana ditayangkan di mahsyar nanti tuan-tuan. Allah duk cakap dengan dia. Kerja kau ni dah siap cantik dah ni, cantik sangat. Tapi Allah tanya tuan-tuan, mana password dia, mana kunci dia. Supaya boleh kebaikan-kebaikan yang kau buat ni aku upload dalam syurga. Mana kunci dia? Apa kunci dia tuan-tuan? Solat. Solat sangkut, password tak ada, semua tak guna. Sebab tu siapa yang dahulunya tahu ada solat yang ditinggalkan dulu. Dulu kan degil tuan-tuan. Lupa nak mandi wajib. Kan lepas bermaksiat dengan diri sendiri. Minta maaf saya sebut sebagai contoh. Nah, perkara ni berlakulah di sekolah-sekolah sebagai contoh. Lupa nak mandi wajib. Lepas bermaksiat dengan diri sendiri tuan-tuan sebagai contoh. Tapi dia solat jugalah. Cuma solatnya tu tak sah. Bila dah besar baru dia tahu perkataan tersebut kena mandi dan sebagainya. Maka wajib untuk dia kira balik. Qadha balik solat dia tuan-tuan. Syaitan tu dia bijak tuan-tuan. Dia bijak dalam negotiate. Dalam bab untung rugi ni. Dengar azan tuan-tuan syaitan ni dia kata nanti dulu relax dulu. Kita pun pergi je solat tuan-tuan. Ingat syaitan rasa dia kalah dah ke? Oh orang ni pergi semayang kalah dah aku. Tak tuan-tuan tak. Cepat pergi solat syaitan tuan-tuan. Kejar cepat. Akhirnya wuduk kita tak sempurna. Tuan-tuan, itu syaitan. Anggaplah wuduk kita sempurna lepas tu. Anggaplah wuduk kita sempurna tuan-tuan. Syaitan menyerah ke? Tak. Syaitan nak ejek kita tuan-tuan. Tak payah solat sunat lah. Tak payah nak buat apa. Prinsip syaitan dia mudah je. Kalau dia kalah, maka jangan bagi pihak lain untung. Itu je tuan-tuan. Ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya sebut nanti. Semua orang dah nampak dah neraka. Mereka sanggup menyalahkan semua termasuk diri sendiri tuan-tuan. Allah sebut orang fasik itu sampai tahap dia boleh salahkan diri dia sendiri. Maaf, maksudnya dia bergaduh dengan diri dia sendiri. Nah, maksud saya itulah. Bukan bergaduh, bukan menyalahkan diri. Dia bergaduh dengan diri dia sendiri nak menyatakan dia ni tak salah. Tuan-tuan, dalam surah Mukminin itu Allah sebut apa? Qalu rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman salihin, kata Allah. Ya Allah, ni syahwat kami lah yang kalahkan kami. Tuan-tuan tengok. Ni nafsu kami lah yang rosakkan kami, ya Allah. Sebab itulah kami lelah, kami sesat. Tuan-tuan, ni Allah cerita habis dah. Sampai diri sendiri. Dia salahkan dalam badan. Tuan-tuan. Wahum yashtarikhuna fiha.
Tuan-tuan ingat tak kisah Allah sebut dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, Fajr kot kalau tak silap saya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan orang yang menyalahkan syahwat di ketika ini? Apa kata Allah? Wahum yastarikhuna fiha. Mereka ni duk jerit-jerit minta dengan Allah pelepasan dalam neraka jahanam. Dahlah sakit tuan-tuan. Diganggu pula dengan kebisingan-kebisingan orang jerit ketika di neraka tuan-tuan. Cacat pula muka tubuh mereka tuan-tuan. Ketakutan mereka ketika itu tuan-tuan. Yang akhirnya Allah beri pula satu lagi apa dia? Pengharapan yang tak disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana akhrijna minha fa inna udna fa inna zalimun, kata mereka. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka. Kembalikan kami kat dunia. Kami nak kalaulah kami bermaksiat balik dengan sebab kami balik ke dunia ya Allah, kami ni confirm orang zalim. Seksalah kami. Dia nak salahkan diri dia tuan-tuan. Dia salahkan syahwat dia, kemudian dia rasa macam dia mampu untuk balik. Dia cuba cakap begitu dengan Tuhan. Tuan-tuan, fasik. Fasik tuan-tuan. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala akhsu fiha wa la tukallimun. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qala akhsu fiha wa la tukallimun. Allah tempelak sekali lagi orang gini. Dalam kubur dah kena tempelak tuan-tuan. Dalam kubur dah kena macam-macam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kena marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dalam neraka pun Allah sebut apa? Qala akhsu fiha wa la yatakallamun. Wa la tukallimun. Diamlah korang semua. Macam tu tuan-tuan. Allah cukup benci dah dengan seorang mereka. Diamlah korang semua. Biarlah korang penat dah aku. Biarlah dihina korang dalam ni. Habis. Janganlah berkata apa-apa dah. Jangan nak mohon apa-apa dah dengan aku. Diam. Tolong. Seolah-olah begitu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, kata Allah. Ingat. Kau tak ingat ke dulu hamba aku ada sepuak hamba aku, diri aku kat dunia dulu, hamba aku ni, pohon kat aku ni. Selalu duk cakap kat aku apa dia? Wahai Tuhan kami, Rabbana amanna faghfir lana. Kami ni dah beriman dah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, berilah rahmat kepada kami, ya Allah. Engkaulah pemberi rahmat, ya Allah. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dhikri wa kuntum minhum tadhakun, kata Allah. Maka ketika itu mana korang? Allah dah suruh dia diam. Allah kata ni, dulu ada puak hamba aku yang baik ni, duk minta ampun apa semua. Mana korang ketika itu? Korang jadikan mereka ini ejek-ejekan, kata Allah. Fattakhadtumuhum sikhriyan. Korang jadikan mereka tu ejek-ejek je. Sebabkan benda tu kamu lupa tentang balasan-balasan yang aku cerita kat korang. Dan kamu pula sentiasa mentertawakan mereka, kata Allah. Wa kuntum minhum tadhakun. Kenapa korang nak ketawakan mereka dulu? Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah akhirnya Allah sebut, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah As-Sajdah. Walunudhiqannahum minal adab. Surat terakhir itu. Walunudhiqannahum minal adab al-adna dunal adab al-akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan merasakan mereka tu sedikit azab dunia dulu. Sebelum mati tu Allah dah beri dulu dah. Rasa sakit, rasa takut tengok malaikat warna hitam. Dunia dulu. Sebelum azab yang besar. Satu persatu. Nak masuk ke mahsyar Allah tak bagi. Allah kata kau duduk sini, diam dulu. Masuk mahsyar, diam dulu. Sampailah masuk ke dalam neraka, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana benda-benda, perkara-perkara tersebut semua adalah untuk menjadikan mereka itu ada harapan. Tuan-tuan sakit, tuan-tuan, harapan yang kita tunggu, kita rasa kita menang nombor satu. Kita tunggu keputusan tu, tuan-tuan, tak keluar-keluar, berdegap-degup jantung kita, tuan-tuan. Seksa. Seperti itu orang neraka mengharapkan, tuan-tuan. Mengharapkan keluar. Tapi takkan ada pengharapan tersebut. Pengharapan yang dimainkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, kata Allah, thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun. Tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu, kemudian berpaling daripada peringatan itu. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna minal mujrimina muntakimun. Aku dah tak kira dah, aku nak balas. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan, kita perlu cari satu penyelesaian. Apa kaedah supaya Allah iktiraf kita jadi yang terbaik? Apa cara boleh kita buat supaya kita bersama dengan yang terbaik? Persoalannya, tuan-tuan, macam mana nak jadi yang terbaik? Jawapannya adalah siapa yang terbaik? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ni, tuan-tuan.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti Muhammad merupakan kesaksian kita yang terbaik nanti. Kalaupun kita nak mampu untuk ikut itu, ikut sunnahnya, ikut pakaiannya, maka kerinduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara terhormat yang akan menjadi saksi untuk kita nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Ketika mana disebut asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan. Disebut nama kekasih sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling kita cinta, tuan-tuan. Yang paling dicintai dari seluruh makhluk Allah yang lain. Persoalannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana disebut nama Muhammad, ketika mana nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut, apakah reaksi yang timbul di hati-hati kalian? Apakah yang tergerak di hati-hati kalian? Hati-hati saya dan hati-hati kita semua. Apa yang hati kita perbuat ketika mana dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tak ingat ke kisah Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal ketika mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kan hadis Hasan kan ni? Kisah ni kita masyhur, tuan-tuan. Semua orang tahu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat kepada Rafiqul A'la, iaitulah wafat. Tuan-tuan, seketika itu juga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tak sanggup untuk tetap tinggal di Madinah. Tak mampu, tuan-tuan. Sebab semua suasana Madinah itu sangat mengingatkan beliau dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai tuan-tuan pun tahu kisah ni, tuan-tuan. Kerinduan itu akhirnya muncul ke dalam mimpinya, membawa kepada perjumpaan dengan cucunya baginda sallallahu alaihi wasallam. Mimpi pergi Madinah, jumpa cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, yang Sayyidina Bilal ingat beliau sahaja yang tak mampu tahan kerinduan. Dia rasa dia seorang tak mampu nak tahan kerinduan dah, jadi dia seorang lari, tuan-tuan. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa berlaku, tuan-tuan? Bila dilaungkan Sayyidina Bilal laungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan, apa yang jadi ketika itu, tuan-tuan? Ketahuilah, kesemua kerinduan pecah ketika itu. Abu Isa Rasulullah, kata mereka, tuan-tuan. Rasulullah diutuskan semula ke? Tuan-tuan, perkataan apa ini, tuan-tuan? Sahabat mana yang tak tahu Rasulullah takkan kembali? Abu Isa Rasulullah. Rasulullah diutus semula. Soalan apa, tuan-tuan? Sehinggalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu memecah kesunyian kerinduan, memecah kesunyian Madinah. Kerinduan ketika itu pecah habis, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barulah Sayyidina Bilal tahu bukan dia sahaja yang kerinduan. Dan tangisan itu paling dahsyat di kota Madinah ketika itu, kata ulama, bahkan sampai sekarang belum ada berlaku tangisan seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kesaksian ini memberi bantuan pergerakan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha. Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kita memanfaatkan masa dengan merindui Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sikit sebanyak. Sebab nanti, tuan-tuan, bila kita dah tua, kita dah mula rasa penatnya sakit, kita akan mula nampak, barulah nampak betapa banyaknya masa muda kita yang telah kita bazirkan dahulu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata jangan bazirkan masa begitu, kita habiskan dengan paling tidak merindui Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pihak sebab. Terima kasih. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Saya suka dan ingin menarik perhatian para jemaah sekalian dengan kata-kata ini. Matahari tidak menunggu kita bangun dari tidur untuk memberi kita cahaya. Bunga juga tidak menunggu kita menghampirinya untuk memberi keharuman. Jadilah seperti keduanya, bersegera melakukan kebaikan, jangan bertangguh-tangguh melakukan amal soleh dan kebaikan. Ya Ustaz? InsyaAllah, betul. Dan tahniah kepada seramai 119 orang jemaah yang telah
setia bersama di talian pada malam ini. Dan suka juga saya menarik perhatian kepada ahli-ahli Spark, iaitu kelas pada pukul 9.30 malam ya, ditangguhkan, iaitu kelas vokal bersama Cikgu Siti Hajar, ditangguhkan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Dan sebelum berpisah dari udara, saya tertarik untuk mengulangi apa yang telah diperkatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Nazim tadi, itu sekiranya syaitan kalah, dia akan pastikan supaya jangan orang lain untung. Jadi apa tindakan kita, dan juga jangan kita kalah dengan tipu daya syaitan ya. Begitu indah sekali kita telah diperingatkan pada malam ini. Dan akhir sekali, apa kaedah kita untuk menjadi yang terbaik? Iaitu jawapannya ialah bersama Nabi Muhammad SAW. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Terima kasih Ustaz kerana telah mengingatkan kita dengan amalan-amalan, melakukan amal soleh. Dan sebelum berpisah dari udara, kami mohon Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim Zainuddin untuk menangguhkan majlis dengan tasbih kafarah dan surat As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tangguh majlis yang baik ini dengan kafaratul majlis, pengampunan yang Allah bagi insya-Allah. Wa suratul Asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Moga memberi manfaat pada saya dan tuan-tuan yang mendengar hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Selamat malam. Tinggi dulu ya semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Miss. Assalamualaikum. Sama-sama. Kita jumpa lagi besok. Warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Miss. Sama-sama dek. Seronok kan Ustaz ni punya